Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan ingin membentangkan kursus metodologi Al-Quran dan Al-Hadis yang bertajuk Ulumul Quran dan Kepentingannya. Saya mulakan pembentangan saya dengan pengenalan Ulumul Quran. Ulum Al-Quran merupakan satu cabang ilmu yang bolehkan seorang itu mentafsir, menghurai serta dapat memahami dengan lebih mendalam terhadap ayat Al-Quran itu sendiri. Dengan pengajian Ulumul Quran, pemahaman seorang itu akan menjadi lebih jelas dan sempurna terhadap ayat suci Al-Quran. Sejak zaman Rasulullah SAW lagi, perbahasan tentang ilmu ulumul Quran telah wujud secara tidak langsung. Kemudian proses pembukuan serta pengumpulan tentang ulumul Quran mula berproses pada abad ketiga Hijrah. Istilah ulumul Quran memberi makna ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran, sama ada dari aspek penurunan, bacaan, sejarah pengumpulan, penyusunan, penulisan dan pentafsiran, i'jaz, nasakh wal mansukh, sebab-sebab penurunan ayat, i'rab serta gharibul Quran. Ungkapan ulumul Quran ini juga membawa makna kefahaman sebenar berhubung dengan Al-Quran. Ini membuktikan ilmu ini mempunyai banyak cabang yang perlu diteroka dan perlu dikuasai oleh setiap Muslim. Saya teruskan pembentangan saya dengan ta'rif Al-Quran. Al-Quran menurut artikel yang ditulis oleh Zulaikha dan Intan serta Wan Rohini dapat disimpulkan ta'rif Al-Quran terbahagi kepada dua, iaitu bahasa dan istilah. Dari segi bahasa dan kata Al-Quran secara etimologinya merupakan bentuk masdar dari kata kerja fi'al qara'a yaqra'u, sinonim dengan kata qira'ah yang bawa maksud bacaan. Kata ini dapat dilihat di dalam Mushaf Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 hingga 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan bacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutlah bacaannya itu. Dari segi istilah, sebagaimana diterangkan oleh Wan Rohini yang dipetik daripada Mu'jam Al-Asasi Al-Quran, ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Majoriti ayatnya diturunkan di Mekah dan sebahagiannya diturunkan di Madinah. Terdiri daripada 114 surah dalam 30 juzuk. Penulis juga mengambil ta'arif istilah daripada kitab Mabahis fil Ulumul Quran yang menyatakan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran ditulis dalam mushaf yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi yang lain secara mutawatir dan mendapat pahala bagi siapa yang bacanya, dan dimulakan dengan suratul Fatihah dan berakhir dengan suratul Nas. Manakala menurut Zulaikha dan Intan, penulis menyimpulkan ta'arif Al-Quran dari segi istilah sebagai firman atau kalamullah yang disampaikan dalam bahasa Arab, diturunkan secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara mukjizat yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang telah tertulis dalam Mushaf Utsmani dan telah dihafalkan secara baik oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, yang dimulai dari suratul Fatihah hingga suratul Nas merupakan ibadah bagi membacanya. Dan juga Al-Quran adalah sumber yang harus dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam kehidupan umat manusia. Kita teruskan kepada kelebihan Al-Quran. Hingga kini masih tiada kata sepakat ulama dalam menetapkan jumlah yang pasti kelebihan atau mukjizat Al-Quran. Bahkan perbincangan mengenai perkara ini sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Mukjizat didefinisikan sebagai suatu hal yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai Nabi sebagai bukti kenabiannya. Seperti mana kita sedia maklum, Al-Quran merupakan salah satu daripada mukjizat baginda Nabi SAW. Hingga kini tidak ada kesepakatan ulama dalam menetapkan aspek kemukjizatan Al-Quran, namun dapat dibahagikan kepada tiga aspek, iaitu aspek bahasa, berita ghaib dan isyarat ilmiah berdasarkan artikel yang kami rujuk. Aspek bahasa membicarakan mengenai keindahan serta ketinggian gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. Walaupun diturunkan dalam bahasa Arab, Al-Quran masih mengandungi ciri-ciri keunikannya yang membezakannya dengan gaya bahasa orang Arab pada masa itu. Sehingga masyarakat Arab tidak mampu menandingi atau mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran kerana unsur sastra Al-Quran yang sangat baik, namun mudah difahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri di dalamnya. Dalil dalam surah Al-Isra ayat 88. Aspek berita ghaib. Al-Quran mengandungi berita ghaib, termasuklah berita atau peristiwa yang berlaku pada masa dahulu atau yang akan datang. Berita pada masa dahulu merujuk kepada berita yang tidak diketahui oleh baginda Nabi SAW dan tidak pula diketahui oleh kaum sebelumnya. Contohnya kisah Nabi Nuh AS, kisah kaum Ad dan Samud serta kehancuran kota Iran dan kisah tenggelam dan selamatnya jasad Fir'aun seperti yang disebutkan dalam surah Yunus.
kisah atau berita gaib pada masa akan datang merujuk kepada kisah yang digambarkan di dalam Al-Quran terlebih dahulu sebelum diakui berlaku pada masa hadapan. Contohnya kisah kemenangan umat Islam atas Quraisy dan kisah kemenangan Romawi serta kekalahannya dan kemenangan umat Islam seperti yang digambarkan di dalam surah Ar-Rum. Aspek isyarat ilmiah merujuk kepada penemuan atau kajian sains yang didapati mempunyai keserasian dan perkaitan yang selari dengan beberapa ayat yang dirakamkan di dalam Al-Quran yang pada logiknya adalah mustahil direka-reka oleh baginda Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Contoh di dalam bidang astronomi, penciptaan alam teori Big Bang yang mempunyai perkaitannya dengan surah Al-Anbiya ayat 30 dan penciptaan galaksi yang mempunyai kaitannya dengan surah Al-Fussilat ayat 11. Contoh di dalam bidang geologi pula, iaitu gunung-gunung sebagai pasak bumi yang digambarkan di dalam surah An-Naba ayat 6 hingga 7 dan juga kejadian gunung-gunung berdiri tegak seperti yang digambarkan di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 19. Daripada ketiga-tiga aspek ini dapat disimpulkan Islam bukan sahaja menuntut umatnya agar sentiasa melazimi pembacaan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk diteliti dan dihayati setiap maksud tersirat yang terkandung di dalam Al-Quran untuk diteladani. Jadi saya akan teruskan lagi dengan nama-nama lain pada Al-Quran dan sebab kepada penamaannya. Seperti mana yang kita maklum, Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk kepada umatnya. Namun terdapat pelbagai nama lain selain daripada nama Al-Quran itu sendiri, sebagaimana ada disebut dalam Al-Quran. Kepelbagaian nama ini menggambarkan keistimewaan dan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Para ulama berbeza pandangan berkenaan dengan jumlah bilangan nama Al-Quran. Oleh itu, kami datangkan pandangan sebahagian daripada para ulama berkenaan dengan jumlah bilangan nama Al-Quran. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya menyatakan nama-nama lain selain nama Al-Quran berjumlah sebanyak 32 nama, iaitu di dalam tafsir Ar-Razi. Manakala Syekh Al-Fairuz Al-Abadi di dalam kitabnya menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama bagi Al-Quran berjumlah lebih daripada 100 nama. Kemudian Imam As-Suyuti menakalkan pandangan Al-Qadi Abu Ma'ali yang dikenali sebagai Sya'izalah menyebut, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menamakan Al-Quran dengan 55 nama. Akhir sekali, Imam Az-Zakashi juga menyatakan nama bagi Al-Quran tidak melebihi daripada 90 nama. Yang pertama ialah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Maksudnya, sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Dr. Wabah Zuhaili di dalam tafsirnya menyatakan iaitu jam'ahu bermaksud menghimpunkannya dan qira'atahu pembacaannya. Umum mengetahui bahawa Al-Quran diturunkan secara berperingkat dan apabila dikumpulkan kesemuanya maka ia dinamakan sebagai Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Kitab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-17, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk. Al-Kitab iaitu dari segi bahasa bermaksud himpunan. Oleh itu dinamakan Al-Kitab kerana dihimpunkan di dalamnya pelbagai ilmu, kisah dan pengkhabaran. Yang ketiga adalah An-Nur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174 yang bermaksud, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Tuhan kamu dan kami pula telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur yang menerangi segala apa jua yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Nama An-Nur ini diberikan kerana telah menyingkap perkara kebenaran dan menerangkan perkara yang tidak jelas tentang halal dan haram serta memberi penjelasan yang tidak dapat dicapai oleh akal fikiran. Yang terakhir adalah Al-Furqan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat pertama bermaksud, Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya
Muhammad untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Imam Asyuti menyatakan dinamakan Al-Furqan disebabkan Al-Quran itu sendiri membezakan di antara perkara yang benar dan perkara yang batil. Tajuk ataupun topik-topik yang terdapat di dalam ilmu ulum Al-Quran. Yang pertama ialah ilmu tafsir dan takwil. Ilmu ini mula dibicarakan pada tahun kedua Hijrah. Bermula daripada itu, ramai yang mula berkaji dan menyusung ilmu tafsir berasaskan riwayat para sahabat. Pada abad ke-3 Hijrah, bermula perkembangan penulisan ilmu tafsir. Ilmu tafsir terbagi kepada dua, iaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Yang kedua ialah ilmu qiraat. Ilmu qiraat mula disusun oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Ilmu ini berbincangkan tentang cara-cara bacaan lagu-lagu Al-Quran dan hukum tajwid. Ilmu ini penting kerana ia berkaitan dengan kalam Allah. Seterusnya, ilmu ayat Al-Makki dan ayat Al-Madani. Ilmu ini mula dibincangkan secara khusus pada tahun ke-3 Hijrah. Penyusunan ilmu ini dipelopori oleh Muhammad Ibn Ayyub Ad-Diris yang meninggal pada tahun 294 Hijrah. Ilmu ini penting untuk kita pelajari kerana dapat membezakan ayat tersebut sama ada ayat Al-Makki ataupun ayat Al-Madani. Di samping kita mengetahui keistimewaan sesuatu ayat diturun sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Yang keempat, ilmu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Dia membahaskan dan mengklasifikasi ayat-ayat sama ada ayat muhkamat ataupun ayat mutasyabihat, serta kita dapat mengetahui perbezaan gaya bahasa dan sudut bahasa Arab kedua-dua ayat ini. Serta ia membicarakan secara khusus tentang segala hukum yang timbul berdasarkan ayat-ayat yang sukar kita fahami. Yang kelima ialah ilmu nuzul Al-Quran. Ilmu ini membincangkan tentang cara ataupun bentuk serta peringkat penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mula dipelopori oleh Abu Bakar Muhammad bin Qasim Al-Ambari, dan ia juga membincangkan tentang penurunan Al-Quran dengan 7 huruf, penulisan mushaf, bilangan ayat serta kalimah. Yang seterusnya, ilmu nasikh mansukh. Ia mula dibincangkan pada tahun abad ke-3 Hijrah. Orang yang bertanggungjawab menyusun kitab ini ialah Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, yang mana ayat tersebut penting kita tahu supaya kita dapat membezakan mana ayat yang telah digunakan ataupun tidak digunakan sama ada pada zaman Nabi, sahabat dan zaman tabi'in. Seterusnya kita masuk kepada faedah mempelajari ilmu ulum Al-Quran. Faedah mempelajari ilmu ulum Al-Quran sangat penting sehingga para ulama terdahulu seringkali meletakkan tajuk ini di awal-awal penulisan kitab mereka supaya para pembaca mengambil perhatian tentang kepentingan ilmu ini. Antara faedahnya ialah yang pertama sekali, menjadi alat utama untuk memahami Al-Quran sebagaimana yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in. Seterusnya, mempelajari ilmu ulum Al-Quran dapat menambah keyakinan kepada para pekaji Al-Quran bukan Islam dari sudut kajian-kajian ilmiah yang terperinci dan dapatan-dapatan moden yang ada pada hari ini. Contohnya, mengkaji latar sejarah kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Selain itu, hasil daripada mempelajari ilmu ulum Al-Quran ialah dapat mengetahui metod yang disusun dan dikarang oleh ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka serta dapat memahaminya dengan baik dan sempurna, bahkan dapat mengeluarkan sumber-sumber hukum daripadanya. Perkembangan Al-Quran semenjak dahulu diturunkan hingga sekarang dapat juga dibuktikan dengan ilmu ulum Al-Quran bahawa Al-Quran tiada keraguan padanya kerana dalam penyampaiannya adalah secara mutawatir. Seterusnya kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ulum Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab penurunan Al-Quran, nasikh mansukh, ijaz, maki madani dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Secara asasnya, pokok perbahasan ulum Al-Quran terbahagi kepada dua aspek utama, iaitu pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan qiraat, tempat dan waktu turun ayat-ayat atau surah Al-Quran
Makkiyah dan Madaniyah, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kedua, iaitu ilmu yang berhubung dengan dirayah, iaitu ilmu yang diperolehi dengan cara kajian secara mendalam. Contohnya, pemahaman terhadap lafaz yang gharib, yakni asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, tujuan utama ulum Al-Quran adalah untuk mengetahui erti-erti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya dan keterangan makna-maknanya, dan perkara-perkara yang tidak jelas, mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya melaksanakan tuntutan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran juga merupakan semulia-mulia kalam, mukjizat paling agung yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman serta panduan bagi umatnya sehingga hari kiamat. Mulianya Al-Quran melihatnya sahaja beroleh pahala, apatah lagi menyentuh dan membacanya. Justru proses-proses dan perkembangan ilmu berkaitan Al-Quran perlu diteruskan demi memelihara khazanah ilmu dan memeliharanya daripada sebarang bentuk-bentuk penyelewengan terhadap Al-Quran. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.